Saya ingin merujuk kepada muka surat yang saya dah extract daripada laporan kewangan. This is not the full annual report. This is just some parts of the financial statements. Kalau annual report dia tebal macam ni. So I've picked up lebih kurang 6 or 7 pages. Dan saya akan bawa sahabat media page by page to show what the number means. Rujuk muka surat pertama, muka surat 168. Ini adalah penyata pendapatan ataupun income statement. Kalau dilihat, sebelah kanan itu ialah Felda dan sebelah kiri itu kumpulan Felda. Ada orang yang mungkin tanya, kenapa dia punya pendapatan tu rendah sangat? Kerana pendapatan di peringkat Felda hanyalah 87 juta setahun. 87 million a year only at Felda level. Kalau tengok kepada group level pun, kumpulannya pun tak banyak, hanya 420 juta setahun. Maka orang akan tanya, and saya tolong jawab awal-awal, kalau orang tanya, kenapa FGV tak masuk dalam ni? Sebab FGV adalah plantation, ketiga, kedua terbesar di dunia. Takkan banyak tu je jual kelapa sawit FGV. Sebab Felda only controls less than 20% dalam FGV. Maka Felda tidak boleh consolidate ataupun satukan keputusan atau prestasi kewangan FGV. Yang ada ni 420 juta daripada kumpulan ini adalah semua syarikat kecil-kecil semua ni. Dia ada banyak syarikat kan. Yang kecil-kecil tu dia kawal lah. Yang besar itu dia tak kawal. Kerana dia tidak cukup majority controlling stake untuk dia consolidate. So semua dia akan ambil only a share of the profit dari segi dividen saja. Jadi yang penting, muka surat 168, pendapatan di peringkat Felda hanyalah 87 juta setahun. Ini syarikat yang sangat-sangat kecil pendapatan dia, 87 juta setahun. Saya pasti silap-silap hari ada konsortium media lain yang dekat sini yang jauh dia punya pendapatan lebih banyak daripada 87 juta setahun. Muka surat 168 ini juga penyata pendapatan menunjukkan rugi bersih Felda, dan saya telah sebut semalam, bagi tahun 2014 rugi bersih 1 bilion, bagi tahun 2013 rugi bersih 2.3 bilion, sebab itu tahun pilihan raya, maka banyak duit dibelanjakan. Saya akan ulas itu kemudian. Saya akan tunjukkan apa yang dibelanja untuk pilihan raya 2013. Jadi dia rugi 2.3 bilion 2013, dia rugi lagi 1 bilion 2014. Saya auditor dulu. Kalau syarikat biasa, ini dah jadi going concern dengan syarikat dah. You punya pendapatan 80 lebih, 87 juta, rugi 1 bilion, kemudian tunai saya tunjukkan semua kecil, utang banyak, this is a going concern company. Kecuali ada jaminan khas daripada kerajaan. Kalau tidak, memang saya nak check balik dengan auditor dia, nak check balik what is the express opinion, because on the face of it, tanpa ada jaminan-jaminan daripada kerajaan, this is a going concern company. Kemudian muka surat 185, mana 185 ni? 185, ini juga penting, ini cash flow statement, penyata aliran tunai. Kenapa saya tunjukkan cash flow? Ialah kita tak nak tengok untung rugi semua ni, kerana itu adalah accounting transactions. Kita nak tengok sebenarnya berapa wang sebenar yang dibelanjakan, maka baru kita boleh tahu berapa keperluan tunai yang dia perlu ada dalam bank dia. Tengok kepada yang paling bawah sekali, aliran tunai daripada aktiviti pelaburan. Tengok paling bawah, perbelanjaan pembangunan rancangan tanam semula berpeneroka, perbelanjaan kasar 2014 2.5 bilion. 2013 2.4 bilion. Maksudnya apa dia? Felda memerlukan 2.4 bilion tunai untuk tanam semula tiap-tiap tahun bagi pihak peneroka. 2.4 bilion tunai. Sebab itu kemudian kita kena tengok muka surat 187. Kalau kita tahu Felda memerlukan 2.5 bilion tiap-tiap tahun untuk laksanakan projek tanam semula bagi pihak peneroka, kita nak tengok sebenarnya duit dia ada berapa.
Sebab itu saya dah tunjuk semalam, ini muka surat 187, itu ialah reconciliation ataupun cash flow reconciliation, cash flow statement. Di ujung sekali, tunai dan persamaan tunai, cash and cash equivalents, pada tahun akhir tahun 2014, 291 juta. Saya harap orang dah mula nampak, dia rugi, kemudian pendapatan tak banyak, keperluan tunai dia untuk peneroka saja untuk tanam pokok 2.5 bilion setahun. Mana dia nak cedok duit ni? Kemudian kalau tengok muka surat 271 yang saya sertakan juga, ini menunjukkan jumlah hutang Felda setakat ini ataupun setakat 31 Disember 2014. Yang 2015 saya tak tahu, tak keluar lagi. Maybe worse than this. Bayangkan, dah lah dia duit pendapatan dia tak banyak, rugi pula 1 bilion, belanja yang tunai yang diperlukan 2.5 bilion, baki 291 juta, dia sekarang sudah berhutang 6 bilion ringgit. Saya pun lemah jantung sebenarnya. Saya ada seorang uncle, pakcik saya, yang masih lagi peneroka. Kalau dia dengar ni pun mesti dia jatuh lemah jantung. Jadi bayangkan, daripada angka-angka yang diaudit ini, boleh dirumuskan, kedudukan kewangan Felda yang sedia ada ini pun sudah lemah untuk laksanakan tanggungjawab dia yang paling penting, iaitu tanam pokok bagi Felda. My point is, you can't even, most probably you struggle to carry out the only one thing that is relevant to your existence, which is to carry out the replanting on behalf of the settlers. Itu pun kamu tak boleh buat. Sekarang kamu ada hati nak pergi beli 2.3 bilion pada kadar 3 kali ganda, dan plantation dekat Indonesia pula tu, yang memang terkenal sebagai agak rumit untuk diuruskan dari segi undang-undang dan sebagainya. Do this first. Sebab itu daripada angka-angka yang diaudit ini, saya boleh sound the sirens now that my fear is it is really in bad condition even to guarantee the livelihood of the existing settlers in the next 10-20 years. Sebab tengok macam saya sebut tadi lah, pendapatannya lebih rendah daripada jumlah tunai yang diperlukan untuk melaksanakan program tanam semula. 87 juta setahun dia punya pendapatan, dia perlukan 2.5 bilion tunai setahun untuk buat. Operasinya mengalami kerugian besar 2 tahun berturut-turut, sehingga kan wang yang ada itu terus terhakis sehingga dia tinggal 291 juta ringgit saja. Dan yang paling penting juga, Felda does not have much room to maneuver as far as loans are concerned. Debts are out of question because dia sudah ada 6 bilion. Pada keadaan balance sheet macam ini, tidak ada bank yang akan bagi. Bank kita je lah yang bagi kot. Tidak ada bank yang waras akan bagi more loans to Felda like this. But pada masa sekarang, saya juga nak desak supaya Tan Sri Isa Samad meletakkan jawatan serta-merta. This must be the worst performing chairman ever in any company in this country. Kalau ini performance yang Tan Sri Isa sampai rugi 1 bilion, duit tinggal 200 juta, kemudian 2 bilion tunai yang diperlukan, tak tahu nak ambil mana lepas ini. Sebab itu dengan segala kerusakan yang dia telah buat dalam tempoh yang relatively agak pendek, bukan lama pun, dia jadi 5-6 tahun saja, saya minta supaya it is honorable, well not honorable lah, but at least paling kurang stop the damage now, letak jawatan. Lagipun dia dah tua. Buat apa dia nak go through this with us? You know, he doesn't have the energy to go through this mudslinging with us. Jadi lebih baik dia letak jawatan, duduk diam-diam,